Macam Indonesia dia tak ada keturunan Melayu, dia tak ada keturunan Indonesia. Tapi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, kembali bersama dengan kami di channel ini. Tetap tersenyum dan semoga selalu dilimpahkan rahmat oleh Yang Maha Kuasa. Ya, sebagaimana video kami sebelumnya bahwa Malaysia menjadi salah satu negara yang paling getol berbicara tentang peradaban Melayu dan alam Melayu serta kemelayuannya, dan bahkan memelayukan Indonesia yang terdiri dari berbagai suku, bangsa, adat istiadat dan budayanya. Ya, di Indonesia memang ada beberapa daerah yang dihuni suku-suku Melayu sebagai salah satu entitas dari bangsa dan negara Indonesia, namun tidak memiliki konsep ketuhanan Melayu atau keistimewaan Melayu sebagaimana konsep Melayunya Malaysia. Dan seiring perkembangan zaman dengan warga negara yang multiras, konsep ini ternyata menjadi bahasan di kalangan warga Malaysia. Perjuangan ketuanan Melayu harus diberhentikan kerana ia sama sekali tidak berkesan. Melayu masih miskin, masih terkebelakang dalam banyak aspek. Bahkan sampai ke hari ini juga, Melayu masih takut negara ini jatuh ke tangan kaum lain. Perasan taknya ahli politik Melayu yang memperjuangkan ketuanan Melayu ini sejak dulu hingga sekarang? Mereka hidup senang-lenang. Mereka terus berkuasa dan harta kekayaan mereka bertambah. Sebaliknya, orang-orang Melayu kebanyakan dalam situasi yang sama. Pada hakikatnya, ketuanan Melayu ini hanyalah senjata ahli politik Melayu elit untuk terus berkuasa. Kita kena bawa perjuangan baru, iaitu perjuangan kelas bawahan lawan kelas atasan. Kelas bawahan ni ianya terdiri dalam kalangan orang-orang Melayu, Cina, India, pribumi lainnya yang miskin, lawan kelas atasan yang juga terdiri dalam kalangan orang Melayu, Cina, India, pribumi lainnya. Kalau semua orang miskin Melayu, Cina, India, pribumi lainnya bersatu padu dan berjuang bersama, kita akan jadi lebih kuat, suara kita lebih lantang. Ini tidak. Sudahlah, semua kaum pun ada ramai yang masih miskin. Itu pun masih nak bergaduh tentang bab ketuanan. Sampai bila-bila pun kita akan macam ni saja. Dan ahli politik ini akan terus berkuasa dan kaya raya. Anda nak ke perkara ni berterusan? Sebahagian besar orang Melayu yang mentaliti mereka adalah konservatif, dan mentaliti ini adalah dipengaruhi terutama sekali oleh pandangan atau sikap feudal dan pandangan atau sikap perkauman. Saya tidak mengatakan semua orang bersifat begitu, tapi sebahagian besar orang Melayu sekarang ini bersifat demikian. Ini tertanam dalam mentaliti kita, membuatkan sifat feudal itu membuatkan kita sentiasa tunduk berkuasa raja. Tentang perkauman pula, kita dapati bahawa walaupun orang Melayu paling ramai di sini, negara ini, mereka mempunyai kuasa politik, akan tetapi malangnya mereka sentiasa dalam keadaan seolah-olah ketakutan diancam oleh golongan yang minoriti dalam negara ini. Dan oleh kerana itu, mereka kadang-kadang, pemimpin mereka itu kadang-kadang terutama sekali terkapai-kapai untuk mencari jalan macam mana nak memberikan kekuatan pada golongan mereka dan juga kepada diri mereka sendiri. Itu sebab mereka gunakan perkauman. Itu sebab mereka gunakan agama. Masalah yang bertambah buruk sekarang ini. Dan sekarang ini ada pula misalnya soal ICRD ataupun ada soal Statut Rom ini, dan mereka gunakan ini bukan saja untuk memperkuatkan kedudukan raja, tetapi memperkuatkan diri mereka sendiri. Kerana raja itu dianggap sebagai seorang yang mewakili ada ketuhanan Melayu. Bukan saja kedaulatan diri mereka sendiri, tapi ketuhanan Melayu. Jadi kalau ketuhanan Melayu itu ditunjukkan, diagungkan, maka raja dinaikkan. Dengan sendirinya ada golongan Melayu yang perkauman yang suka supaya perkara ini diketengahkan. kenapa Chinese ni 30% je dalam Malaysia, tapi kenapa ekonomi dia 80% dia pegang? 80 ke 70%? Kita kena faham, kalau dari segi negara lain pun, mereka tak ada ketuhanan Melayu. Mereka macam Indonesia dia tak ada ketuhanan Melayu, dia tak ada ketuhanan Indonesia. Tapi ekonomi dia pun mesti dikonquer oleh Chinese. Kalau tu awal tahun aku sembang dengan ni Prof Chin daripada USM. Okay, dia kata kenapa usahawan Melayu ni tak boleh naik macam Cina. Dia kata Chinese ni, mereka memang work, memang nak kaya lah, dan dia percaya kaya tu boleh bawa ke mati. Okay, Melayu ni dia lebih pada akhirat, which is bukan dia kata salah. Tak salah, dia tak kata salah. Tapi dia buat research kenapa usahawan
Dia compare lah Chinese, kenapa Chinese ni 30% je dalam Malaysia, tapi kenapa ekonomi dia 80% dia pegang. Melayu ni sebab dia terlampau comfortable, dan bila dah ada kaya, okay, dia pakai wakaf lepas tu anak dia terumbang ambing. Aku nak kata dia sebab aku tahu ketuanan Melayu tu, aku tak boleh kata, tapi itu yang membuatkan comfort zone. Kita terlampau comfort, kita mengharapkan kerajaan bagi subsidi semua, kita mengharapkan bila ada bisnes jatuh, oh ekonomi kan. Masa awal tahun aku struggle sikit kan, aku tak nak salahkan ekonomi, tapi rasa Dan bersyukurlah kita yang hidup di Indonesia dengan nilai-nilai Pancasila dan semangat Bhinneka Tunggal Ika yang mengikat semua warga negaranya yang berbeda-beda tetapi tetap satu, yaitu dalam satu nusa, satu bangsa dan satu bahasa, yaitu Indonesia.